Kalaulah penduduk bumi bertakwa pada Allah, kami akan curahkan kepada mereka rezeki yang berparuh. Macam di Turki pada ini, tuan-tuan. Pendapatan seorang pemandu teksi pun 3 kali ganda daripada yang dulu. Tuan-tuan bawa teksi dekat Kuala Lumpur, katalah dapat 3,000 sebulan. Tiba-tiba dengan sebab keberkatan yang kita usahakan di negara kita, kita dapat 10,000. Baru teksi dapat 10,000. Tukang gunting rambut pun biasa dapat sebulan 2,000, dapat 6,000 gunting rambut. Dia nak. Betul, rumah kita pun tak ada pencuri masuk. Pencuri ni tuan-tuan, dia masuk kerana dia sebab ikut kajian dia. Kerana di barat, tuan-tuan kalau baca majalah-majalah barat, contohnya macam Economist, Bloomberg, mereka melaporkan 5 bulan kebelakangan ini merupakan burglary, apa lagi tu, kes-kes melibatkan rape, penganiayaan seksual kepada orang perempuan, dan kes-kes yang berkaitan dengan merupakan bank mengurang hampir-hampir 80%. Dan mereka bawa macam teori. Teori utama kerana negara kita telah terlalu maju, jadi sistem macam kita verify kan, wifi ada di mana-mana, lalu semua orang boleh pasang CCTV dan pencuri pun takut nak bawa kereta. Salah satu teori. Teori kedua mengatakan bahawa kerana zaman sekarang, zaman dunia di hujung jari, jadi ada tablet, jadi anak-anak generasi yang baru ni mereka sibuk main tablet, baru chatting dan sebagainya, tak ada masa nak belajar. Teori kedua. Teori ketiga mengatakan ada banyak teori yang tepat, tapi yang peliknya kita baca dalam waktu yang sama di negara kita, kes-kes dia alarming, rocketing, meningkat, amat memalukan dan menakutkan. Betul tak betul? Oh, seorang sahabat bawa kereta, tengok ni batu sibuk, turun balik ke bawah. Kerja dekat sini tak? Dekat traffic light, perempuan ini, dia kereta rivalnya, dia ketuk dengan besi itu, tuan-tuan, kena pada dia besi pusing dia. Suruh larikan back. Allahu Akbar. Kenapa aku tak berada di rumah, tak sempat Ustaz, tak sebab fikir Ustaz. Berlaku begitu cepat sekali. Lepas dia boleh kata sekarang, pelik tak? Khairan ni pelik sungguh. Kat negara-negara barat apalagi European country, walau mereka ada masalah banyak, masalah bankruptcy contohnya kat Spain, tapi kes-kes pecah rumah, kes mencuri tak ada tuan. Yang heran, perompak-perompak dia datang ke Malaysia pula. Ditangkap di Kedah contohnya, daripada Argentina ke, dia boleh bagi datang sini untuk mompak. Senangnya nak mompak kat Malaysia. Subhanallah, la ilaha illallah, tabaraka wa ta'ala. Menakutkan tuan boleh bawa sekalian. Kita berada dalam ancaman macam-macam. Ketakutan yang bukan. Tuan-tuan baca, saya sebut oleh tuan-tuan tu. Tuan-tuan baca dalam Newsweek, dalam Economist, Bloomberg, bulan April menuju ke hujung ni, negara Amerika termasuk Kanada, kes-kes yang hanya merupakan, dan di Australia, semuanya menurun. Dan mereka mengatakan kalau benda ni konsisten, lagi 10 tahun mereka tak perlu menjaga lagi. InsyaAllah. Subhanallah, tabaraka wa ta'ala. Tapi kita kat negara kita berlaku macam-macam benda yang menakutkan. Ya, orang musuh ini pun kena 2 perkara. Yang pertama, dia tak ada iman. Tidak ada iman. Yang kedua, kerana dia tidak mempunyai pendapatan yang cukup. Itu akibatnya. Itu kajian tuan-tuan. Dia tak ada iman. Kalau sebut dalam kes antarabangsa, dia tak ada pegangan dalam hidup lah. Itu orang beriman, kita sebut iman. Kita tak curi, kita takut, hanya besok kena apa dan sebagainya. Tapi orang-orang kafir dia ada prinsip, dia ada pegangan dalam hidup. Mencuri itu satu benda yang tak baik, maka dia tak buat. Tapi yang kedua, kerana ekonomi tidak betul didistribusikan. Dan itulah akibat kepada orang-orang yang miskin memberontak, dan itu cara pemberontakan yang terkait dengan mereka sekarang. Ya. Jadi balik kepada kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa hijrah. Nabi telah pun menyatukan para sahabat, membina Madinah, satu chapter baru dalam Islam. Dan Islam mempertahankan di bukannya menyerang orang lain. Ya, ayat-ayat tentang peperangan kalau kita kaji dalam Quran semuanya mempertahankan ini.
minal ladzina qataluna bi annahum zulim. Mereka dah pun dizalimi. Bahkan bila berlaku peperangan, Nabi Muhammad SAW mendapat berita tentang Usama mengejar seseorang lalu membunuhnya, sedangkan dia telah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Nabi SAW telah menegur, menjerkahnya sampai Usama yang sangat disayangi oleh Nabi ini berkata, aku dengar jerkahan Nabi itu seolah-olah kalau aku tak lahir dunia yang lebih baik.